Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 29 Mac 2023. Terima kasih. Ada yang menyokong? Tuan Yang Ketua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak katakan tidak. Usul disetujukan. Suara bersetuju ya. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas rang Undang-Undang Perbekalan 2023 DR2 2023 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2023 dalam berkuasa sebuah buah majlis. Majlis dalam jawatan kuasa bentara laksanakan tugas. Perbahasan Kementerian Pendidikan. Kepala Bekalan B63 dan Kepala Pembangunan P63 di bawah Kementerian Pendidikan dibuka untuk dibahas. Sejumlah seramai 27 orang pembahas telah disenaraikan. Yang berhormat ambil maklum akan senarai ini dan bersedia ya. Pertama, Yang Berhormat Puchong, Yang Berhormat Paya Besar, Yang Berhormat Indra Mahkota, Yang Berhormat Jempol, Yang Berhormat Jerai, Yang Berhormat Gopeng, Yang Berhormat Putrajaya, Yang Berhormat Betong, Yang Berhormat Pasir Salak, Yang Berhormat Keningau, Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, Yang Berhormat Kelang, Yang Berhormat Baling, Yang Berhormat Tenggara, Yang Berhormat Sabak Bernam, Yang Berhormat Pasir Gudang, Yang Berhormat Parit Buntar, Yang Berhormat Batang Lupar, Yang Berhormat Kanga, Yang Berhormat Tenum, Yang Berhormat Kuala Krau, Yang Berhormat Rasah, Yang Berhormat Parit, Yang Berhormat Parit Sulong, Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Tuaran, Yang Berhormat Air Hitam. Terakhir sekali, Yang Berhormat Air Hitam. Dipersilakan memulakan majlis perbahasan. Yang Berhormat Puchong. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada P63 Petiran 00102 Rendah Akademik dan 00201 Menengah Akademik di mana ia adalah peruntukan untuk projek pembangunan semula bangunan daif dan pembinaan sekolah baru dengan jumlah perbelanjaan yang lebih daripada 900 juta ringgit. Tuan Pengerusi, dari pelbagai lawatan sekolah yang saya buat di Parlimen Puchong, terdapat banyak sekolah yang telah daif, kemudahan tidak mencukupi, tiada padang, dewan, makma dan lain-lain, dan juga ada kelas yang tidak mencukupi kerana ada jumlah belajar yang meningkat. Kebanyakan mereka telah membuat permohonan untuk memperbaiki situasi, tetapi permohonan sentiasa ditolak oleh KPM dengan alasan satu sahaja, tiada peruntukan. Ramai ahli parlimen telah dan akan menggesa kerajaan untuk menambah peruntukan untuk penyelenggaraan dan pembinaan bangunan sekolah. Walau bagaimanapun, Puchong hari ini juga nak bangkitkan bahawa bukan hanya kita perlu tengok sama ada kita nak tambah peruntukan, tetapi juga kerajaan harus meningkatkan keberkesanan pembelanjaan. Dari maklumat yang diberi oleh KPM 2 minggu yang lalu, kos pembinaan untuk beberapa sekolah baru adalah seperti berikut. Sekolah Kebangsaan Setia Alam 2, 30 bilik darjah, 54 juta ringgit. Sekolah Kebangsaan Paya Dusun Terengganu, 24 bilik darjah, 55 juta ringgit. Sekolah Menengah Kebangsaan Dudung, 1000 Sarawak, 42 bilik darjah, 110 juta ringgit. Jika kita kira dari segi purata, kos pembinaan satu bilik darjah adalah di antara 1.8 juta ringgit hingga 2.6 juta ringgit. Untuk meletakkan perspektif, kos pembinaan satu kelas bilik darjah adalah sama dengan harga satu kondo mewah di bandar, ataupun semidi di bandar, ataupun satu banglo besar di luar bandar. Keberkesanan perbelanjaan ini adalah sangat rendah. Adakah modus operandi yang sama juga digunakan untuk penyelenggaraan sekolah? Tuan Pengerusi, sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya nak katakan di sini bahawa perkara ini telah pun lama. Isu ini telah pun lama. Kedua-dua belah jadi kerajaan, tak ada orang yang memperbaiki isu ini. Habib boleh mencela? Ya.
setuju ke tidak? Itu kos harga selalu dari JKR selalu tinggi selain daripada kos-kos di pasaran. Ya, sangat setuju. Dan ini bukan isu politik sebab apabila kedua-dua belah jadi kerajaan, isu ini tetap sama. Tak pernah berbaiki. Oleh itu, ini adalah isu pendidikan di mana saya berharap mendapat sokongan daripada kedua-dua belah untuk menggesa kementerian untuk mengkaji semula proses pelantikan kontraktor untuk pembinaan dan juga penyelenggaraan sekolah bersama dengan Kementerian Kerja Raya. Saya juga ingin mencadangkan kementerian untuk mencari jalan lain untuk menambah dana penyelenggaraan dan pembinaan sekolah selain daripada peruntukan langsung kerajaan. Saya nak bagi satu cadangan di sini. Di kawasan Parlimen Puchong, saya telah cek, terdapat sejumlah 18 tapak tanah sekolah sedia ada dengan jumlah tanah 156 ekar. Dan setahu saya, dalam tempoh 15 tahun yang lalu, hanya satu sekolah baru yang dibina. Saya percaya kawasan parlimen di Lembah Kelang yang lain juga mengalami situasi yang sama. Terdapat terlalu banyak tanah tapak sekolah tetapi kerajaan tak ada peruntukan untuk membina satu pun sekolah baru. Tapak-tapak sekolah ini telah pun menjadi tanah terbiar, kadang-kala digunakan untuk aktiviti haram. Puchong ingin cadangkan kementerian untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri dan Kementerian Kerja Raya untuk mengenal pasti tanah yang sesuai dan boleh ditukar guna tanah dan menjual ataupun menyewa tanah ini secara open bidding. Dana yang diperolehi daripada bidaan ini boleh dimasukkan ke tabung pendidikan negeri supaya boleh disalurkan ke sekolah-sekolah negeri tersebut untuk tujuan penyelenggaraan dan pembinaan kemudahan ataupun sekolah baru. Dengan ini, lebih banyak sekolah boleh mendapat peruntukan dan kepada mereka yang mendapat peruntukan, mereka boleh mendapat peruntukan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kemudahan di sekolah masing-masing. Di samping itu, pendidikan boleh decentralization ke peringkat negeri di mana saya percaya boleh memperbaiki kualiti pendidikan. Seterusnya, Tuan Pengerusi, saya ingin juga merujuk kepada B63/030000 operasi pendidikan. Puchong sangat bimbang dengan kualiti pendidikan asas di Malaysia. Kalau kita tengok prestasi kita di Program for International Student Assessment PISA yang menilai prestasi pelajar berumur 15 tahun dalam membaca, matematik dan sains, Malaysia berada di kedudukan 55 daripada 79 negara yang dinilai. Berbanding dengan skor PISA Malaysia dengan negara ASEAN yang lain, kita berada di belakang Singapura, bukan sahaja Singapura tetapi Vietnam dan Thailand juga. Di samping itu, mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar peralihan enrolment di sekolah kerajaan dan bantuan sekolah kerajaan dari sekolah rendah ke sekolah menengah ialah 90% pada tahun 2021. Ia bermaksud bahawa daripada setiap 10 pelajar, satu akan tercicir dan tidak melanjut pelajaran ke sekolah menengah. Puchong ingin tahu apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk memperbaiki situasi-situasi ini. Akhirnya, saya ingin merujuk kepada butiran 062500 Beasiswa Perguruan Persekutuan dan butiran 00700 Pendidikan Guru. Tuan Pengerusi, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 telah pun mengenal pasti kualiti guru adalah penentu yang paling penting dalam menjayakan pendidikan. Oleh itu, Puchong mencadangkan kementerian untuk merombak semula struktur gaji, Pelan Pembangunan Kerjaya dan laluan kenaikan pangkat guru. Guru dan guru besar yang cemerlang sepatutnya mendapat gaji dan juga peluang kenaikan pangkat yang lebih baik. Secara keseluruhannya, sistem yang berasaskan merit boleh menghasilkan lebih ramai guru berprestasi tinggi dan dengan itu pencapaian pelajar yang lebih tinggi. Itu sahaja yang saya nak bangkitkan, Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Saya ambil masa sedikit waktu. Apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Macang tadi boleh dirujuk balik ya pada Yang Berhormat untuk mengambil maklum Peraturan 43 ya. Dengar ya. Tuan Yang di-Pertua dalam Majlis Mesyuarat atau pengerusi dalam jawatankuasa adalah bertanggungjawab ke atas menjaga supaya peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat atau jawatankuasa diendahkan. Dan keputusan berkenaan apa-apa perkara peraturan mesyuarat tidak boleh diminta dipertimbangkan semula dan tidak boleh diulang kaji oleh Majlis Mesyuarat
kecuali dengan dikeluarkan usul sepersendirian kerana perkara itu. Usul sedemikian itu tidak hendaklah usul demikian ini tidak berkehendak dikeluarkan pemberitahu lebih daripada 2 hari terlebih dahulu. Itu laluan untuk Yang Berhormat Macang tadi atas isu yang dibangkitkan, ya. Baca balik 43. Okey, kita balik kepada isu perbahasan kita. Dipersilakan Yang Berhormat Paya Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi. Butiran 03-000 Operasi Pendidikan. Tuan Pengerusi, baru-baru ini siri tayangan drama yang bertajuk Projek High Council mendapat sambutan yang agak meluas dalam sebuah TV berbayar. Siri drama ini dikatakan inspirasi daripada Malaysian Untold Stories dengan izin, menggambarkan kisah drama sekolah berasrama penuh dan menggambarkan keadaan situasi sebenar. Drama ini sememangnya baik, Tuan Pengerusi, kerana ada nilai-nilai yang perlu kita ambil sebagai panduan. Tetapi Tuan Pengerusi, Yang Berhormat Menteri, dari sudut pandang yang lain, kalau kita dapat melihat sekiranya ia benar-benar terjadi dalam sekolah berasrama penuh kita, kerajaan perlu melihat dan meneliti penambahbaikan asrama-asrama di negara kita. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, Tuan Pengerusi, apakah usaha kerajaan untuk memastikan asrama-asrama yang ada tempat yang kondusif serta mempunyai environment yang sihat dan positif kepada pelajar-pelajar untuk menuntut ilmu. Tuan Pengerusi, Yang Berhormat Menteri, di United Kingdom secara tipikalnya mereka mempunyai 30 aktiviti untuk pelajar-pelajar, murid-murid berinteraksi semasa waktu senggang, dan mereka juga ada panggung wayang, Yang Berhormat Menteri, di asrama. Jadi perkara ini juga memberi satu ruang yang positif supaya menyebabkan anak-anak murid, pelajar-pelajar dan anak-anak muda gembira berada di asrama. Dan perkara ini penting kerana emosi, mental, fizikal yang baik untuk survive pembelajaran lebih-lebih lagi apabila mereka menghadapi peperiksaan. Jadi persoalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, bagaimana dengan asrama kita? Adakah aktiviti asrama sekarang mencukupi dan menepati cita rasa anak-anak murid dan memberi impak positif kepada mereka? Keadaan dan kualiti makanan di DM ni Yang Berhormat Menteri dalam High Council dia panggil Dewan Makan. Jadi bagaimana kontraktor ini adakah mematuhi syarat-syarat nutrisi di bawah Kementerian Kesihatan dan berapa kerapkah pemantauan yang dilakukan? Tuan Pengerusi, kekaitan buli dan ragging bukan tradisi telah dijadikan sebagai satu perkara yang penting dan ini menyebabkan ibu bapa takut untuk anak-anak berada di asrama. Saya yakin Tuan Pengerusi, Yang Berhormat Menteri, kes mahasiswa UPNM Allahyarham Zul Farhan kita tidak mahu berulang semula. Butiran 01-04-00 pengurusan sumber manusia guru, 430,000 guru dalam perkhidmatan pendidikan untuk menjaga 4.9 juta murid. NUTP, Tuan Pengerusi, menyatakan ada guru-guru yang bersara awal lebih kurang 10,000 dan bersara wajib lebih kurang 10,000. Bermakna kita kehilangan guru hampir 20,000 pada setiap tahun, dan perkara ini perkara yang penting untuk kita atasi dan tangani kerana ia menyebabkan akan berlaku gangguan kepada PNP anak murid. Kementerian Pendidikan juga, Tuan Pengerusi, menyatakan kekurangan guru ini dijangka dapat diselesaikan tempoh 2-3 tahun. Ya, 2-3 tahun mendatang. Tetapi apakah langkah drastik yang nak dibuat sekarang untuk mengatasi perkara ini? Saya juga nak menyentuh 05-000 pembangunan profesional guru. Tuan Pengerusi, pengukuhan kualiti guru melibatkan adaptasi realiti perubahan teknologi maklumat, realiti memperteguhkan proses pendidikan. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, bagaimana kerajaan mengukur tahap kualiti guru sedia ada? Adakah guru-guru kita dapat menampung pemikiran murid-murid sekarang yang jauh lebih advance daripada dunia di hujung jari sekarang? Kalau dahulu masa kita belasan tahun baru kenal handphone, sekarang ni 2 tahun dah kenal handphone dan pandai tengok smartphone sendiri. Dan bagaimana kita nak pastikan guru-guru pemikirannya selaras dengan generasi murid-murid generasi alfa ini? Adakah pemikiran mereka berkembang begitu cepat? Adakah guru-guru dapat catch up dengan apa yang anak-anak murid hadapi pada hari ini? Dan apakah standard training untuk menambah kualiti guru dari semasa ke semasa mengambil kira dunia yang sangat-sangat dinamik? Dan yang penting juga Yang Berhormat Pengerusi, macam selain nak handle murid-murid ni, Yang Berhormat Menteri, nak handle ibu bapa juga pun pening juga. Jadi bagaimana kita nak hadapi ibu bapa yang advance pada hari ini
dan bagaimana PL ibu bapa yang harus kita tangani. Dan ini memerlukan satu komitmen yang jelas dan sudah pasti pembangunan profesional perlu mengambil kira bukan hanya peningkatan dari segi jumlah peningkatan peruntukan tetapi dari segi latihan untuk handle ibu bapa daripada pelbagai latar belakang juga yang penting. Yang terakhirnya Tuan Pengerusi 020100 berkaitan dasar pendidikan. Ini amat penting sekali Tuan Pengerusi Yang Menteri. Fenomena kekurangan pekerjaan tempatan dalam setengah-setengah sektor telah menyebabkan kurangnya produktiviti negara kita. Dan sudah pasti lepasan SPM Tuan Pengerusi Yang Menteri hari ini tidak lagi berminat untuk bekerja di sektor-sektor formal seperti mana yang dijawab oleh Yang Menteri tadi. Jadi bagaimana kerajaan melihat dasar pendidikan yang ada pada hari ini? Adakah kita hanya hantar mereka ke sekolah dan kemudiannya mereka tidak mengambil jalan untuk berada dalam sektor formal, dan perkara-perkara ini harus kita lihat adakah dasar pendidikan yang ada pada hari ini cerdik aplikasi teknologi dan adakah teknologi-teknologi yang terkini ini selaras dengan dasar yang sedia ada. Kalau perlu rombak Yang Menteri, Tuan Pengerusi, saya rasa ini perkara yang penting. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Paya Besar. Dipersilakan Yang Berhormat Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Pengerusi. Siakap tengalan gelama ikan duri, tak jawab soalan apa hal Timbalan Menteri. Perkara 020000 tentang dasar penilaian dan pengurusan prestasi. Kita ada kesukaan meniru, tak apalah yang baik-baik, misalnya nak jadikan sekolah kita seperti di Finland. Tahun 2000 kita wujudkan sekolah kluster dan sebagainya. Saya berterima kasih kerana Yang Berhormat Menteri menyebut dalam ucapan pertama, ucapan sulung sebagai menteri nak melihat balik. Jadi dalam butiran ini apakah agaknya bentuk-bentuk penilaian yang sedang dirancang dan berapa peruntukannya. Dan saya nak sambung yang Paya Besar tadi, tapi bukan soal yang ragging tu, tapi soal prestasi keseluruhan sekolah-sekolah bersama penuh. Sekolah kluster, dulu dipanggil, ada lagi satu apa? Sekolah prestasi tinggi dan sebagainya. Jadi mungkin sudah sampai masanya dibentangkan bagaimana. Saya tahu ini bukan jawapan untuk kali ini, tapi dalam tinjauan Yang Berhormat. 050000 dan juga 00700 berkaitan pembangunan profesionalisme. Guru-guru, saya nak minta dua yang spesifik, yakni latihan dan peruntukan untuk kebolehan guru-guru menguasai teknologi, dan dari segi co-curriculum khusus misalnya untuk menjadi penasihat dan jurulatih dalam bidang-bidang co-curriculum. 01300 pendidikan khas. Ada dua. Pertama ialah bagi pelajar-pelajar buta. Saya diberitahu bahawa di negeri Pahang cuma ada satu saja pusat untuk pendidikan rendah, iaitu di Kuantan. Kalau benar, saya minta ianya dipanjangkanlah di daerah-daerah lain, atau mungkin tak semua daerah, 11 daerah di Pahang mungkin boleh dizonkan. Dan bagi Pekat Bisu juga saya dapati mungkin jumlahnya masih kecil dan sama ada ia boleh diperluaskan. 060600 ini sekalilah dengan 062000 03400 berkaitan bantuan pengurusan dan pembangunan sukan. Ini berbalik kepada co-curriculum berkaitan pentaksiran aktiviti jasmani, koko dan kesenian. Berapakah sebenarnya yang digunakan untuk melatih guru tadi? Bagaimana untuk bidang-bidang koko lain? Sebab ada setengah-setengah co-curriculum ni selalu mengadu tak cukup duit. Contoh, debat tak ada duit. Yang lain-lain tu tarian banyak duit misalnya. 00200 sekolah sukan, sejauh mana prestasi dan bagaimana dengan peruntukan untuk jenis-jenis sukan itu seimbang dan sebagainya. Dan akhir sekali, ini kawasan saya,
03502 Sekolah Daif. Setiausaha politik yang berhormat dah melawat, SJKT Ladang Jeram, saya dah terima jawapan bertulis. Tetapi bagi sekolah dalam kabin ini, sejauh mana, sebab dalam jawapan bertulis disebutkan KPM committed untuk membantu sekolah ni, tapi saya nak minta secara lebih spesifik lah, berapa agaknya peruntukan akan disediakan dan bilakah agaknya sekolah dalam kabin ini boleh jadi sekolah yang betul-betul kondusif untuk anak-anak kita belajar. Akhir sekali, yang ini saya nak sebutkan, Tuan Pengerusi dengan izin, saya nak bersetuju dengan Puchong tadi, yang berkaitan dengan bagaimana kita boleh meneroka kaedah-kaedah baru bagi menambah kepada sumber yang sedia ada, yakni merujuk kepada tanah-tanah kosong kementerian yang banyak di seluruh negara. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Dipersilakan Yang Berhormat Jempol. Terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat menjalani ibadah puasa. Seterusnya, Jempol ingin merujuk kepada P36 butiran 00102 rendah akademik khusus kepada projek sekolah terbengkalai. Sebagaimana kita sedia maklum, masih terdapat projek sekolah terbengkalai di seluruh negara. Jadi di sini saya terus fokus kepada sebuah sekolah di Jempol, iaitu sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang St. Helier, ya, yang mana blok tambahan dibina bermula pada tahun 2014 dan masih belum selesai pembinaannya sehingga hari ini. Jadi pertanyaan saya kepada Yang Amat Menteri, apakah status terkini projek tersebut yang telah terbengkalai selama 9 tahun? Tuan Pengerusi, seterusnya di bawah butiran yang sama, saya merujuk isu bangunan sekolah daif. Terima kasih kepada kementerian kerana terus memberi peruntukan untuk penyelenggaraan sekolah, bangunan sekolah, khususnya sekolah-sekolah daif di seluruh negara. Contohnya di Jempol saja, melalui Pejabat Pendidikan Daerah Jempol, bagi tahun ini terdapat 111 permohonan untuk kerja-kerja penyelenggaraan bangunan. Jadi berhubung dengan masalah di Jempol, saya fokus kepada satu buah bangunan pra sekolah saja, iaitu pra sekolah kebangsaan Palung 1, telah mengalami keretakan yang serius dan ini membahayakan keselamatan para pelajar. Jadi untuk buat masa sekarang, memandangkan keadaannya tidak selamat, bahagian bangunan belakang di bahagian belakang bangunan bilik darjah tersebut tidak dapat digunakan. Jadi persoalan saya kepada Yang Amat Menteri, apakah tindakan yang telah dan akan diambil oleh pihak kementerian bagi menyelesaikan perkara tersebut? Saya mohon, berharap sangat pihak kementerian dapat mengambil tindakan segera. Kalau tak dapat yang lain itu lambat, yang satu ini saya minta dulu diselesaikan kerana ianya tidak selamat. Tuan Pengerusi, akhir sekali saya merujuk kepada butiran 00201 menengah akademik bina baru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol. Rasionalnya, permohonan pelajar tingkatan 1 ke sekolah-sekolah agama di Negeri Sembilan pada tahun 2023 adalah seramai 4,458 orang. Ini menunjukkan ramai ibu bapa penjaga yang berminat untuk menghantar anak-anak ke sekolah agama. Sementara itu, bagi kemasukan sekolah menengah kebangsaan agama tingkatan 1 pada tahun 2023 adalah seramai 1,069 orang pelajar, manakala tempat yang disediakan hanya untuk 270 orang pelajar di dua buah sekolah SMKA di Negeri Sembilan, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Datuk Syekh Haji Muhammad Said dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Datuk Haji Abu Hassan Sail, yang mana dua sekolah SMK ini adalah sekolah kluster kecemerlangan. Untuk makluman Datuk Pengerusi dan juga di Dewan Yang Mulia ini, asalnya
SMKA Jempol telah siap dibina sepenuhnya pada tahun 2002 dan pihak kementerian telah memilih SMKA Jempol ini yang menjadi sekolah berasrama penuh integrasi Jempol, SPBI Jempol, yang lokasinya terletak di Batu KK. Jadi sehubungan itu, permohonan baru untuk menggantikan sekolah tersebut telah pun dipohon kepada pihak kementerian dan saya difahamkan ianya telah dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, lokasi dan tapak yang dicadangkan ini telah ada, iaitu di tanah Kementerian Pendidikan di Bandar Seri Jempol. Persoalan saya, pertanyaan saya kepada Yang Maha Menteri, apakah status terkini permohonan bina baru SMKA Jempol tersebut? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Dipersilakan Yang Berhormat Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Menteri yang berada dalam Dewan, insyaAllah boleh. Butiran 030-400 pendidikan lepasan menengah. Saya ingin membangkitkan berkenaan dengan hala tuju anak murid selepas daripada sekolah menengah. Kerajaan menekankan berkenaan pembangunan dan penyediaan laluan kepada pelajar lepasan SPM untuk memasuki institusi pendidikan tinggi IPT, khususnya untuk bidang perguruan. Saya ingin bertanya, berapakah perincian peratusan pelajar lepasan sekolah menengah yang berminat untuk mencuburi ijazah pendidikan dan diploma pendidikan? Seterusnya, saya ingin mengetahui berapakah dalam setahun kadar lepasan graduan pendidikan yang diserap menjadi guru. Seterusnya, kerajaan juga perlu bertanggungjawab menyediakan guru yang secukupnya untuk menampung subjek-subjek yang perlu diajar dalam kelas. Lambakan guru tanpa memenuhi kehendak subjek yang perlu diajarkan juga akan menyebabkan masalah lambakan dengan sumber yang terhad. Seterusnya, Tuan Pengerusi, butiran 00700 Institut Pendidikan Guru, Pembangunan Kompetensi Guru. Selaras dengan visi IPG untuk menjadi institusi latihan perguruan yang terkenal di Malaysia, dari segi keupayaan menawarkan program perguruan dan melahirkan guru yang berkualiti tinggi, serta menjadi pilihan utama bakal guru, terdapat beberapa isu yang ingin saya sentuh. Yang pertama, isu bebanan pensyarah IPG sering dibangkitkan. Saya ingin bertanya, apakah perancangan kerajaan untuk membantu menyelesaikan masalah bebanan ini? Mereka sering dibebani dengan perkara selain mengajar, seperti menguruskan acara di IPGM, latihan pembangunan staf, termasuk kerja perkeranian. Selain itu, jawatan pensyarah IPG dilihat semakin kurang diminati oleh warga pendidik. Saya mencadangkan perkhidmatan pensyarah IPG perlu diberi kelebihan insentif yang berbeza berbanding guru di sekolah. Ini disebabkan IPG menjalankan fungsi pendidikan tinggi peringkat pengajian ijazah sarjana muda dan diploma pasca siswaza. IPG juga perlu diberi tumpuan aspek perkhidmatan, kemudahan dan diangkat kedudukannya dalam struktur KPM. Institut Pendidikan Guru memainkan peranan penting untuk menjayakan wawasan negara, merupakan institusi latihan guru yang terbukti telah melahirkan produk guru yang berkualiti dan mampu mendepani cabaran pendidikan semasa. Butiran 020-100 dasar pendidikan. Pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM adalah usaha untuk mentransformasikan pendidikan sekolah dengan menyatu padukan pelbagai disiplin ilmu bagi menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, menyeronokkan dan bermakna. Saya ingin mengetahui, adakah perancangan kerajaan untuk melakukan semakan semula kepada KSSR dan KSSM ini? Hal ini kerana yang pertama, pusingan kitaran kurikulum standard sekolah rendah pada tahun telah lengkap pada tahun 2022, manakala KSSR lengkap pada tahun sebelumnya. Oleh itu, ia masa yang sesuai untuk dibuat semakan dan perubahan. Yang kedua, terdapat pelbagai rungutan dan aduan daripada pelbagai pihak tentang kurikulum sekolah yang dilihat agak tidak sesuai dan membebankan. Kementerian perlu mengambil cak kena adakah isunya sukatan mata pelajaran tersukar, pelajar yang tidak biasa dengan aras kesukaran atau guru yang tidak mahir untuk menyampaikan sukatan pelajaran berkenaan. Yang ketiga, berlaku perubahan dalam pelbagai aspek terutama teknologi. Pelaksanaan pendidikan digital memerlukan kurikulum baru yang lebih mesra teknologi untuk digunakan oleh murid dan guru. Jerai, boleh silah.
Ya. Setuju tak Jerai? Kerana kita ini sudah ada dalam era digital dan kanak-kanak sekarang ni agak advance. Sebut dengan digital tadi kan. Setuju tak kalau kerajaan membuat kajian untuk mengurangkan masa belajar? Saya dulu masuk 5 tahun dan masuk tahun 1. Mungkinkah dalam era begini itu boleh dikurangkan? Jadi mereka boleh pergi lagi ambil degree macam di Russia ada sampai 3 ijazah bagi seseorang itu. Ya. Untuk saya ringkaskan, saya setuju dan masukkan dalam ucapan saya untuk respon daripada Menteri berkenaan. Butiran 062300 Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang dilancarkan 2013 hingga 2025 menggariskan strategi dan inisiatif bagi pengupayaan peningkatan kualiti sistem pendidikan kebangsaan. Saya ingin mengetahui berkenaan satu pelan pembangunan ini adakah masih menjadi hala tuju dan matlamat utama kerajaan dalam pendidikan Malaysia atau bakal diwujudkan pelan baru dengan sasaran yang lebih besar. Mengapa berlaku penurunan dalam peruntukan yang diberikan sekiranya pelan ini merupakan hala tuju utama kerajaan dalam pendidikan? Seterusnya, pelan ini dijangka untuk selesai pada tahun 2025 nanti. Minta pihak kerajaan untuk menyatakan setakat 2023 berapa peratus yang telah selesai dan menjadi kejayaan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Jerai. Dipersilakan Yang Berhormat Gopeng. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ingin teruskan kepada butiran 01000 dalam pengurusan, sub butiran 0100400 pengurusan sumber manusia. Tuan Pengerusi, saya ingin mendapat pencerahan daripada Menteri tentang sistem pengurusan sumber manusia tenaga pengajar iaitu guru-guru yang sedia ada, khususnya tentang sistem EG tukar yang merupakan sistem permohonan dan semakan pertukaran guru antara negeri dan juga daerah yang dikelola bawah KPM. Saya dipahamkan sistem tersebut pernah ditambah baik pada awal tahun lepas dengan pentampilan sistem portal yang baru dan permohonan dibuka sepanjang tahun melibatkan 4 kali dalam setahun bagi permohonan pertukaran tempat guru-guru. Namun saya masih mendapati ada juga banyak permohonan-permohonan yang telah pun bertahun-tahun menunggu tetapi masih gagal mendapat kelulusan melalui sistem tersebut. Ada kalangan guru-guru yang bertahun tunggu, mereka menghadapi masalah seperti ibu bapa sakit kronik di kampung, suami isteri yang berpisah sehingga anak-anak pun telah pun menjadi remaja, suami ataupun isteri sendiri terpaksa menjara anak-anak berseorangan. Malah ada juga yang terpaksa bercerai atas sebab PJJ. Saya faham sistem pertukaran ini perlu mengambil kira banyak faktor di sebaliknya. Sudah tentu bilangan guru di bandar luar bandar, kekosongan jawatan, penggantian guru-guru pakar dan keperluan option di sesuatu negeri dan daerah. Tetapi saya masih berpendapat bahawa KPM perlu menguruskan perkara ini dengan lebih telus dan terbuka demi memberikan gambaran yang lebih jelas kepada permohon-permohon supaya mereka boleh mengatasi masalah-masalah keluarga mereka dan sudah tentu boleh memberikan tumpuan sepenuhnya dalam isu pengajaran guru-guru yang profesional. Seterusnya saya ingin bertanya tentang butiran yang sama juga saya ingin bertanyakan kepada Menteri berapa jumlah permohonan pertukaran sejak tahun 2022 hingga sekarang dan berapa jumlah kelulusan dan berapa jumlah yang telah pun ditolak dalam sistem tersebut. Keduanya adalah tentang P63 butiran 04600 sistem pengkomputeran sekolah dan institut pendidikan. Apabila kita menghadapi revolusi industri 4.0, sudah tentu sistem pengajaran dan pembelajaran perlu diperubah mengikut perkembangan teknologi yang terkini. Dalam dunia yang semakin kompetitif, KPM sentiasa memastikan anak-anak kita bersiap sedia dalam pangkuan sekolah lagi bagi menguasai ilmu digital dan teknologi dengan mantap. Jumlah dalam putiran itu adalah sebanyak 274 juta. Saya ingin bertanya kepada Menteri apakah komponen bagi maksud butiran tersebut, adakah ianya termasuk dengan pembelian peralatan ataupun kelengkapan digital termasuk smartboard kepada sekolah-sekolah yang mana saya nampak masih lagi banyak sekolah-sekolah kerajaan yang
tidak ada kelengkapan sebegini, tetapi dalam suasana kita menghadapi revolusi industri 4.0, kita masih lagi jauh ketinggalan berbanding dengan negara-negara jiran kita. Yang terakhir adalah butiran 01000 pengurusan subbutiran 010500 teknologi maklumat. Subbutiran ini melibatkan jumlah sekitar 143 juta. Saya mohon KPM menjelaskan adakah jumlah ini akan digunakan untuk membangunkan sistem pengurusan oleh in-house ataupun secara lantikan kontraktor. Umumnya kita maklum bahawa guru kini dibebankan dengan pelbagai cabaran dalam kerja-kerja pentadbiran dan pengajaran. Salah satu yang paling merusingkan para guru adalah pengurusan sistem-sistem atau portal di bawah KPM. Seringkali kita mendengar guru-guru mengeluh masa yang digunakan untuk menguruskannya telah menelankan masa yang banyak. Dan bahkan ramai lagi menggunakan masa di luar daripada waktu kerja bagi menyempurnakan tanggungjawab ini. Saya menyambut baik tindakan Menteri yang telah pun memberikan komitmen untuk selesaikan isu IDEME dan MOESI dengan membenarkan option pilihan hybrid dan manual, dan seterusnya Menteri berjanji akan menjalankan audit teknikal terhadap sistem kedua-dua ini. Tetapi saya ingin membela Menteri supaya Menteri yang sudah ada yang sekarang tidak mewarisi kegagalan sistem yang saya sebutkan tadi, sebab saya tidak izinkan sesiapa di luar sana untuk menyalahkan menteri kita, sedangkan sebenarnya projek Mi Segera ini yang saya nak sifatkan, projek IDME dengan MOEIS ini adalah dilaksanakan zaman Putrajaya lagi yang waktu beliau menjadi menteri. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada menteri sama ada KPM akan bekerjasama dengan agensi kerajaan yang lain ataupun melantik third party dalam melihat semula ke semua sistem-sistem yang guru harus isikan maklumat melalui online, sistem portal, baik APDM-nya, baik PAJSK-nya, baik e-Prema, baik sistem-sistem lain yang melibatkan kerja-kerja pentadbiran yang menelankan banyak masa guru-guru yang mana mereka tidak boleh tumpukan sepenuhnya masa dan tumpuan dalam soal pengajaran. Saya rasa itu saja daripada saya. Akhirnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua umat Islam. Itu saja. Terima kasih Yang Berhormat Gopeng. Dipersilakan Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin merujuk butiran 00101 pendidikan prasekolah di bawah P63. Kita sedar bahawa terdapat trend permintaan yang semakin meningkat dalam kalangan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke prasekolah kerajaan berbanding dengan prasekolah swasta yang mana memerlukan kos yang lebih tinggi. Dalam hal ini, sewaktu di Kementerian Pendidikan, usaha telah pun dimulakan untuk mewujudkan lebih banyak kelas prasekolah, sama ada dengan membina bangunan baharu prasekolah atau menaik taraf bilik-bilik khas di sekolah sedia ada. Mengambil kira peruntukan pembangunan yang terhad untuk membina baru bangunan prasekolah, KPM telah turut memberi tumpuan kepada usaha mengoptimumkan penggunaan bilik khas sedia ada bagi mempercepatkan usaha untuk menambah jumlah kelas prasekolah di seluruh negara. Soalan saya, apakah usaha ini sedang dilaksanakan? Saya juga minta Menteri memberikan maklum balas berkaitan jumlah pertambahan kelas prasekolah di seluruh negara mengikut negeri yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Khusus bagi Putrajaya, berapakah bilangan kelas prasekolah sedia ada dan pertambahan kelas baru bagi setiap sekolah untuk tahun 2023 hingga tahun 2025? Apakah pendekatan KPM dalam memastikan keperluan kelas prasekolah ini dapat dilaksanakan mengikut perancangan? Tuan Pengerusi, Kementerian sebelum ini sentiasa berusaha agar peruntukan untuk program makanan prasekolah dapat ditingkatkan. Dr. Jaya, boleh sikit? Lajunya. Sikit ya? Berkaitan dengan prasekolah ini, terima kasih Dr. Jaya, Pengerusi. Sekarang ini kita dapati bahawa sekolah-sekolah di kawasan Felda terutamanya telah kekurangan murid. Kerana orang Fedan dah tua-tua, tak ada anak, tak ada pelatih. Jadi apakah cadangan daripada kementerian untuk menjadikannya sebagai prasekolah di kawasan yang berdekatan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ulu Terengganu. Boleh masukkan dalam sebahagian daripada ucapan saya. Ada pendekatan yang kita telah usahakan dahulu pun. InsyaAllah Menteri saya boleh jelaskan. Seterusnya berkaitan dengan perkara kedua, Tuan Pengerusi, Kementerian sebelum ini sentiasa berusaha agar peruntukan makanan prasekolah dapat ditingkatkan.
Alhamdulillah dalam ucapan belanjawan 2023 tempoh hari telah disebut bahawa peruntukan untuk program makanan prasekolah Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada 89 juta ringgit kepada 108 juta ringgit. Namun apabila saya melihat butiran yang ada, saya dapati bahawa peruntukan bagi butiran 061400 bantuan makanan prasekolah masih lagi kekal pada 89 juta ringgit, sama seperti tahun 2022. Jadi saya mohon penjelasan berkaitan dengan perkara ini, sama ada di bawah butiran lain ataupun memang diperuntukkan 89 juta ringgit. Tuan Pengerusi, seterusnya butiran 03504 infrastruktur sokongan pendidikan di bawah P63. Dalam hal berkaitan penyelenggaraan infrastruktur sekolah, KPM telah memperkenalkan satu formula khusus bagi tujuan pengagihan peruntukan penyelenggaraan. Formula yang diperkenalkan pada tahun 2021 ini mengambil kira pelbagai faktor secara menyeluruh termasuk bilangan dan jenis sekolah, sama ada kategori sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Dalam konteks ini, ini formula yang kita buat dulu, bukan pandan punya formula, dan kita telah laksanakan formula ini dan berkesan. Dalam konteks ini, adakah KPM masih terus gunakan formula tersebut untuk agihan peruntukan penyelenggaraan bagi tahun ini? Jika tidak, mengapa pendekatan tersebut tidak lagi digunakan dan bagaimanakah peruntukan penyelenggaraan bagi tahun 2023 diagihkan? Mohon Menteri kemukakan perincian agihan peruntukan mengikut jenis sekolah dan institusi pendidikan bawah KPM. Sikit, Putrajaya. Okey, terima kasih Putrajaya. Saya nak pohon dengan KPM untuk masukkan peruntukan untuk bina surau sekolah. Sebab biasa yang ada hari ini surau ni dibuat di bilik kelas dan lain-lain. Terima kasih. Boleh masukkan ucapan tersebut dalam ucapan saya. Tuan Pengerusi, pendigitalan pendidikan merupakan antara tunjang untuk membangunkan negara pada masa hadapan. Semasa di Kementerian Pendidikan, antara tumpuan utama adalah mempergiatkan usaha ke arah pendigitalan pendidikan sejajar dengan pelaksanaan My Digital. Tidak dinafikan bahawa pandemik COVID-19 secara tidak langsung telah mempercepatkan pendigitalan pendidikan, termasuklah pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Merujuk butiran 01800 sumber dan teknologi pendidikan, pada tahun lalu KPM telah sediakan draft akhir dasar pendidikan digital dan memorandum rangkaian akses internet gentian optik dengan lebar jalur berkelajuan tinggi. KPMNet yang sepatutnya dibentangkan kepada Jemaah Menteri pada bulan Oktober 2022. Sikit lagi, Tuan Pengerusi. Sayang sekali perkara ini tidak sempat dibentang berikutan pembubaran Parlimen. Saya ada bertanya tentang status perkara ini semasa perbahasan titah diraja, namun jawapan yang telah saya terima tidak menjelaskan berkenaan bilakah kedua-dua perkara berkenaan akan diangkat untuk kelulusan seterusnya dilaksanakan. Saya memohon supaya perkara ini dapat dilaksanakan segera bagi memastikan usaha pendigitalan pendidikan dapat dipercepatkan. Saya juga ingin merujuk kepada butiran 04600 Sistem Pengkomputeran Sekolah dan Institut Pendidikan. Mengikut ucapan belanjawan 2023, sebanyak 50,000 unit komputer riba akan dibekalkan kepada sekolah dengan melibatkan peruntukan sebanyak 38 juta ringgit. Soalan saya, apakah spesifikasi komputer riba tersebut memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran, memandangkan anggaran kos satu unit komputer riba yang disediakan adalah RM760. Mohon pencerahan, 38 juta dibahagikan dengan 500,000 unit, RM760. Jadi kita nak tahu sama ada spesifikasi ini memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dan yang kedua, bagaimanakah agihan komputer ini akan dilaksanakan, minta perincian agihan mengikut Parlimen. Seterusnya butiran P6303-900 perolehan tanah pendidikan. Sewaktu saya di Kementerian Pendidikan, kami dapati antara faktor yang menyumbang kepada kelewatan pembinaan sekolah baru ataupun pembinaan bangunan baru di tapak sekolah sedia ada, termasuk kuartus guru, adalah kerana isu hak milik tapak sekolah. Dan apabila penelitian dibuat, terdapat lebih 2,000 tapak sekolah yang tanahnya belum dimiliki oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Ada tapak yang masih belum selesai proses perolehannya, namun ada juga tapak yang mana kerajaan telah melaksanakan perolehan dan pembayaran berpuluh tahun lalu masih belum ditukar milik.
Oleh itu, satu usaha pemutihan telah dibuat. Jadi soalan saya, adakah butiran 03900 untuk perolahan tanah baharu sahaja atau turut melibatkan peruntukan bagi tujuan pemutihan tanah tapak sekolah sedia ada? Akhir sekali, saya mohon kementerian memberi perincian kepada butiran 01700 program pembangunan kurikulum. Adakah peruntukan ini turut melibatkan penyediaan kemudahan bagi kelas reka bentuk dan teknologi atau RBT? Jika ya, apakah pendekatan yang akan digunakan dalam menyediakan kemudahan yang sesuai bagi mata pelajaran RBT ini? Jika tidak, adakah sebarang peruntukan diletakkan di bawah butiran lain untuk tujuan penyediaan kemudahan untuk kelas RBT? Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Untuk makluman majlis, pembahas berikut adalah pembahas terakhir sebelum kita berehat. Dipersilakan Yang Berhormat Betung. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya terus kepada butiran 01500 iaitu teknologi maklumat. Kita sedar salah satu daripada keperluan dalam Kementerian Pendidikan ialah membangunkan teknologi maklumat untuk membolehkan semua sekolah yang ada dalam negara kita ini mendapat akses kepada segala bentuk teknologi. Tahun ini disediakan agihan belanja sebanyak 143.97 juta dan jauh menurun berbanding dengan 212.37 juta ringgit pada tahun 2022. Persoalannya, mengapakah peruntukan ini dikurangkan sedangkan penggunaan teknologi maklumat amat diperlukan di sekolah? Adakah kementerian mempunyai perancangan strategik dengan SKMM untuk mempertingkatkan capaian internet ini khususnya bagi sekolah-sekolah kami di luar bandar? Oleh sebab itu, Betong mencadangkan khas bagi sekolah di luar bandar, kementerian mesti ada program dan pelan tindakan khusus dalam pembangunan teknologi maklumat untuk menentukan jurang perbezaan sekolah luar bandar dan bandar dapat dikecilkan. Kami di sekolah luar bandar juga dahagakan suasana dan prasarana pembelajaran yang setaraf dengan di bandar. Seterusnya, kebutiran 03700 iaitu program pembangunan luar bandar Sabah dan Sarawak di bawah Kepala Pembangunan P63. Saya lihat pertambahan yang amat ketara kepada RM 866.89 juta berbanding dengan 458.47 juta ringgit pada tahun 2022. Betong berterima kasih kepada kementerian di atas projek naik taraf sekolah DAIF di Sarawak, termasuk beberapa sekolah di Betong. Namun masih banyak lagi sekolah yang masih memerlukan naik taraf di Sabah dan Sarawak. Seperti yang dinyatakan semalam, sebanyak 79% daripada sekolah DAIF adalah di wilayah Sabah dan Sarawak. Isu ini sering dibangkitkan setiap tahun. Maka sudah tiba masanya kerajaan melakukan sesuatu. Jangan tunggu lagi dan selesaikanlah masalah sekolah DAIF sekarang. Lebih lama ianya tidak selesai, lebih besar lagi jurang antara sekolah bandar dan luar bandar. Oleh itu, apakah strategi dan perancangan kementerian untuk mempercepatkan naik taraf sekolah ini? Betong ingin mengetahui status pelaksanaan projek naik taraf sekolah DAIF di Sarawak dan berapakah yang dikategorikan sebagai projek sakit. Apakah usaha kementerian untuk menentukan projek sakit dapat diselamatkan? Mengenai perkara yang sama, Betong ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri mengenai bantuan naik taraf atau bina baru sekolah-sekolah bantuan kerajaan di Sarawak. Dari segi dasar sebelum ini memang tidak ada peruntukan. Apakah pendirian kementerian sama ada dasar ini dapat diperbaiki supaya bantuan dapat dipanjangkan kepada sekolah-sekolah ini, terutamanya jika isu tanah dan tapak sekolah dapat diselesaikan dan mendapat persefahaman di pihak sekolah dan kerajaan. Seterusnya saya pergi ke butiran 01400 iaitu pengurusan sumber manusia. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan isu kekurangan guru di Sarawak. Setakat bulan Mac ini, berapa peratuskah daripada anggaran jumlah 3,000 kekurangan guru di Sarawak telah diisi? Betong berpendapat amat mustahil anak-anak Sarawak tidak cukup kelayakan untuk memohon dan menjadi guru sama ada melalui IPG maupun dari universiti. Pada bulan November 2022, ramai graduan dalam bidang pendidikan dari IPTA ataupun IPTS yang dipanggil untuk temuduga di Sarawak. Baru-baru ini kebanyakan daripada mereka dimaklumkan tidak berjaya di dalam temuduga. Saya ingin mengetahui daripada Yang Berhormat Menteri, apakah sebab graduan ini tidak berjaya? Saya menyarankan mereka ini diberi peluang untuk diambil khusus bagi mengisi kekosongan guru di Sarawak. Untuk jangka masa panjang, apakah tindakan yang telah kerajaan lakukan untuk mengurangkan permasalahan tersebut? Bagaimanakah
kementerian mengatasi masalah tersebut? Apakah perancangan masa depan kementerian bagi menentukan pengambilan anak-anak Sarawak di IPG dan ditingkatkan serta ditempatkan di sekolah Sarawak bagi mengatasi masalah tersebut? Seterusnya saya ke butiran 040100 bahan pengajaran dan pembekalan di bawah kepala 6 B63 dan butiran 04600 sistem pengkomputeran sekolah dan institut pendidikan di bawah kepala P63. Betong ingin mencadangkan peruntukan ini juga digunakan untuk menambah bilangan komputer di sekolah untuk kegunaan pelajar-pelajar di mana di setengah sekolah pelajar terpaksa berebut untuk menggunakan kemudahan tersebut. Ini juga dapat mengatasi masalah ramai pelajar terutamanya tingkatan 6 yang tidak layak menerima peranti siswa membuat tugasan mereka. Peranti siswa untuk kelompok keluarga B40 disambut baik oleh pelajar, namun tidak semua layak menerimanya. Seterusnya butiran 061700 bantuan tambahan persekolahan BTP dan butiran 030300 pendidikan menengah. Betong ingin membangkitkan masalah pelajar tingkatan 6 di luar bandar yang kebanyakannya terdiri daripada kelompok B40. Pertamanya bagi pelajar yang gagal mata pelajaran pada peperiksaan penggal dan ingin mengambil peperiksaan ulangan bagi memperbaiki keputusan peperiksaan tersebut. Dan kedua, dalam 3 penggal mereka di tingkatan 6 perlu membuat aktiviti dan program panitia dan ini memerlukan pembelanjaan. Ramai daripada mereka menghadapi masalah untuk membayar yuran peperiksaan ulangan dan kos membuat aktiviti program tersebut. Betong ingin mencadangkan kepada menteri agar kerajaan membantu dengan menyediakan bantuan khas kepada pelajar B40 luar bandar. Last kali, ini satu lagi punca ramai pelajar lepasan SPM yang layak ke tingkatan 6 saban tahun makin kurang berminat untuk menyambung pelajaran ke tingkatan 6 atas alasan kurang mampu. Akibatnya mereka berhenti sekolah dan ini mendatangkan masalah sosial di luar bandar. Menangkan SDPM diiktiraf di peringkat antarabangsa dan setaraf dengan lepasan diploma dari IPTA, maka Betong mencadangkan agar kerajaan mewajibkan pembelajaran sehingga ke tingkatan 6 bagi pelajar yang layak dan tidak mendapat mana-mana tawaran daripada IPTA. Oleh itu, apakah langkah-langkah drastik dan perancangan oleh kementerian untuk menarik minat lebih ramai lepasan SPM yang layak untuk masuk ke tingkatan 6? Saya mohon penjelasan dan jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Sekian, itu sahaja daripada Betong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Betong. Ahli Yang Berhormat, Majlis bersidang semula sebagai Majlis Mesyuarat. Bentara. Ahli-ahli Yang Berhormat, mesyuarat ditangguh dan akan disambung semula pada jam 2.30 petang nanti. Terima kasih.